Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Ustazah Lin. Okey, hari ni kita dah masuk fasa kedua untuk stay at home. Jadinya insya-Allah harap bersabarlah dengan mana ujian yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan hari ni Alhamdulillah Allah memberikan ilham. Bila kita duduk di rumah ni macam-macam idea akan keluar kan. Jadi walaupun bukannya kita punya orang kata talent, tapi tak salah kalau kita mencubanya. Okey, hari ni apa yang Ustazah nak share kan? Jom kita main tulis-tulis. Nampak ni. Alhamdulillah Ustazah dapatkan draft ni sebenarnya dalam orang kata internet juga. Jadinya kita print dan kita buat pelatihan. Insya-Allah mana tahu satu hari nanti kita diberikan satu minat untuk menulis Al-Quran sendiri. Boleh baca melalui penulisan Al-Quran atas tangan kita sendiri. Kita kena berkobar-kobar dan bercita-cita untuk menggunakan tulisan qad Islam ni. Sebab pertamanya sekali kalau kita nak tahu tulisan qad Islam ni, ianya merupakan satu orang kata tulisan yang subhanallah zaman berzaman daripada peradaban Islam terdahulu lagi. Memang sangat-sangat orang kata mengujakan. Beruntunglah kita orang Islam kerana kita mempunyai satu orang kata sejarah budaya Islam yang teragung, iaitu tulisan qad. Jadinya orang kata tulisan qad ni sebenarnya tak tahulah kita reti ke tak reti menilai ke, asal tengok je mesti kita akan kata cantik lah. Sebab apa? Nama dia tu pun dah memang cantik. Kalau zaman Yunani dulu dia panggil apa? Kaligrafi. Kaligrafi tu merupakan salah satu orang kata kaligrafi ni tulisan yang menggunakan satu garisan indah, tulisan garisan indah. Sebab itulah Alhamdulillah Ustazah ada mencari sebagai koleksi. Ni salah satunya. Kalau untuk kaligrafi pen, nanti bolehlah pergi cari dekat supermarket. Tengok atas nama apa. Ni outline punya keluaran kaligrafi. Kalau kita nak tengok dia jenis apa, pigment dia ink, water base, water resistant dan bersaiz 1.0. Kalau 1.0 ni kita tengok kecil je. Nampak kecil. Tapi hak yang kertas yang saya tunjuk ni sebenarnya untuk saiz 2.0. Okey, kita tengok 2.0 punya ni pen. Dapat cari masa tu ada 2 saiz ni saja dah. Okey, lama dah beli ni. Untuk kaligrafi pen ni, yang ni pun dah lebih daripada 5 tahun dah. Ada tapi jarang pakai. Tapi Alhamdulillah dakwah dia pun masih comel. Okey, tengok ni. Ni yang bersaiz 2.0. Ni sesuai untuk buat pelatihan yang ni. Pelatihan yang ni kita boleh sesuai guna yang ni. Nampak tu dia yang dakwah. Nampak tak, boleh fokus tak? Tu. Bentuk dia. Okey, ini yang kalau rasa hak yang jenis nak tak mau nak beli, nak jimat duit tu, beli macam satu marker, lepas tu ambil pisau potong-potong sikit, buat macam kaligrafi ni. Kalau memang cekap lah boleh buat macam ni, bentuk macam ni, simple je kan. Kalau susah sangat lah kalau tak jumpa. Tapi ada juga kadang-kadang Ustazah buat pelatihan untuk dekat whiteboard, Ustazah beli hak jenis ni, pergi cari jenis mana? Jenis hak ni. Ni guna kat whiteboard. Nampak ni? Dia tak tulis lah kaligrafi, tapi kita tengok bentuk dia ni. Ni boleh buat untuk tulisan qad ni. Tengok ni. Kita fokus sikit, nampak tak?
Ni baru lagi belilah. Kalau siapa hak duduk kat Kulim tu, pi cari dekat Hasani Bookstore. Macam-macam ada. Tapi beli satu je lah sebab satu ni pun nak takat RM10. Tak apa. Minat punya pasal beli je. Okey. Yang paling best sekali, kalau berkaitan dengan untuk tulisan kod ni, kiranya orang kata dia bukan apa. Pertamanya sekali, kita kena pandai cari. Cari apa? Cari dia punya benda yang kita nak guna. Okey, yang ni Ustazah beli complete. Nak beli senang saja. Lah ni Lazada ada, Shopee ada, pergi cari. Yang Ustazah tunjuk ni taklah jual, tapi beli untuk koleksi sendiri. Yang ni, tradisional. Pakai apa? Kita pakai pen daripada buluh yang telah pun diolah menjadi untuk tulisan-tulisan kod lah bila kita nak guna. Okey. Hak yang ni bagusnya masa beli dia dah habaq dah. Hak yang ni untuk saiz 1.0. Mata dia macam mana? Macam ni. Fokus sikit. Ni mata dia lagu ni 1.0. Kita guna je. Esok ni kalau kata tumpui ke apa, ni pi cari ni kertas pasiak. Kertas pasiak kikih krek macam tu. Boleh guna. Kalau okey ni 1.0. Okey ni hari ni kita cerita bab pen je, tulis dok gini. Satgi kalau Ustazah rajin, kita buat apa ni, perkongsian macam mana nak bancuh dakwah dia. Okey, hak ini 2.0. 2.0. Dia tak fokus. 2.0 macam mana? Macam ni. 2.0. Nampak tu. Dia dah kat cantik. Kemudiannya yang 3.0 saiz dia lagu ni. Ni 3.0. Tu 3.0. Okey, lepas tu yang ni pun ni lepas 3.0. Dia tak ada 0.4. Dia terus 0.5. Nampak 0.5 bentuk dia macam ni. Nampak tu. Kemudiannya yang akhir sekali ni agak besar lah sebab saiz dia saiz 6.0. 6.0 macam ni. Macam ni. Jadinya kesemuanya sekali ni, Masya Allah, cantik-cantik ni. Belum tulis lagi, puji. Tak apalah. Okey. Bukan apa, teruja tengok. Teruja tengok. Yang ni lah, tak banyak pun, koleksi yang ni je. Untuk sementara waktu. Lepas tu pula kita sembang-sembang sikit lah tentang info tentang tulisan kod ni, ataupun tulisan kod kod Arab lah kalau kita nak buat. Kalau ikutkan Cina pun dia ada tulisan-tulisan dia sendiri, dia pun pakai pen macam ni juga. Kalau kita beli kat Lazada atau Shopee, kadang-kadang jangan cari pen kod. Dia bagi tahu macam Chinese writing, macam tu lah. Jadinya orang kata kalau kita type Chinese writing pun dia akan keluar pen untuk kod ni. Tak tahulah awak depa promote dalam tu. Jadi insya-Allah pertamanya sekali yang membuatkan Ustazah rasa teruja sangat melihat tulisan kod Islam ni, sebelum ni tu nak ingat balik lah, tahun 2000 apa, antara 16 ke 17 tu Ustazah berkesempatan ke Turki. Jadinya masa tu Masya Allah, rupa-rupanya pada zaman
Empire Uthmaniyah. Seni qad ni, ya Allah, kiranya orang kata boleh dikatakan setiap pintu masjid dia, setiap apa-apa sahaja orang kata tempat ruang bacaan ke, atau kitab-kitab dia, atau shilling dia, atau masjid dia, semuanya menggunakan tulisan-tulisan qad yang sungguh indah dan pelbagai macam. Kalau kita tahu, pertamanya sekali, kadang-kadang tulisan qad ni dia ada banyak jenis. Dia kalau tulisan qad yang paling tertua sekali, qad kufi. Qad kufi. Kalau kita kena pandai-pandai lah kan cari info-info tulisan qad ni. Kemudiannya daripada qad kufi ni sebenarnya daripada kurun ke-7 lagi dah ada. Kemudian perlahan-lahan orang mempelajarinya, orang Arab belajar, orang Parsi, dan orang kata masa zaman Empire Uthmaniyah tu lagilah mereka banyak menggunakan kaedah-kaedah penggunaan tulisan qad ni. Jadinya di situ kita lihat mulalah munculnya qad tu, qad Thuluth, qad Farisi, qad Diwani, ada juga qad Diwani Jali, dan qad ada lagi satu tu qad Ri'ah. Jadinya sebab tu lah orang kata kalau kita lihat pertamanya sekali jenis-jenis penulisan yang menggunakan lagi satu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran kan tulisan dia subhanallah cantik, menggunakan qad-qad yang memangnya orang kata bersesuaian untuk kita nak baca pun kita tak pening kepala. Kiranya kalau kita tengok lebih-lebih lagi dalam penulisan Rasam Uthmani tu memang mudah untuk kita melihat dan membacanya. Jadi sebab itulah orang kata seni qad ni patutnya kita kena rasa sanjung menyanjungi seni-seni Islam. Sebab apa? Dia merupakan cara utama untuk kita mengekalkan Al-Quran, dan juga orang kata pertamanya sekali kesenian dan kebudayaan Islam tu perlu diperagungkan. Perlu diperagungkan. Jadinya orang kata peranan kita ni kadang-kadang kita kena bawa anak-anak kita. Kita kena bawa dia pun untuk rasa minat. Bila dia tengok mak ayah pun suka tulis tulisan qad, automatik anak tu pun akan ikut. Sebab apa? Mereka akan copycat apa yang mak ayah buat. Kalau kata mak ayah suka main game, akan terikut-ikutlah anak yang memang akan main game. Sebab tu kita kena, kalau suka main game pun kita lokitkan masa sekian-sekian ya untuk game, masa sekian-sekian untuk baca Quran, masa sekian-sekian untuk hafalan, hafazan, masa sekian-sekian aktifkan diri dalam seni-seni penulisan Islam. Tak rugi. Pertamanya sekali, kalau kita lihat kelebihan membaca satu huruf alif sekalipun, 10 rahmat akan datang pada kita. Ini kan pula kata sambil kita tulis kita baca, sambil kita tulis kita baca. Alif, ba. Kadang-kadang kita buat penulisan atas nama kita sendiri. Jadinya deko-deko kat rumah pun deko yang tulisan qad sendiri. Patutnya kena ada rasa bangga. Kita kena ada rasa bangga. Jadi insyaAllah. Okey, untuk yang ni Ustazah perkongsian untuk pen-pen dulu. Sagi celoteh panjang-panjang, cemuih pula kan. Jadi insyaAllah kepada anda di luar sana yang mana dah melihat dan menyaksikan, terus support Ustazah. Jangan lupa untuk subscribe dan kongsikan pada teman-teman anda, dan insya-Allah setiap perkongsian kita akan memberikan manfaat pada orang lain, dan dia berasa ya Allah keterujaan untuk mempelajari tulisan-tulisan qad ni. Esok ni habis PKP lah cari tok guru untuk belajar tulisan qad ni. InsyaAllah sambil-sambil tu kan kita ada guru-guru daripada YouTube, daripada video-video yang mana orang kata bersesuaian untuk kita pelajari, kita gunakan. InsyaAllah. Jadi itu sahajalah untuk kita kongsikan hari ini, dan insyaAllah kita bertemu lagi. Okey, Assalamualaikum. Bye.